Buletin Didik 5 Julai bersama saya Syafri Izzuan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Remaja yang mempunyai latar belakang kesihatan berisiko tinggi dan sistem imunisasi rendah akan menerima suntikan vaksin lebih awal. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, keputusan itu dicapai kumpulan teknikal Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV bagi memastikan remaja terbabit dapat dilindungi daripada COVID-19. Menurut beliau, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA menyarankan vaksin Pfizer-BioNTech diberikan untuk remaja berusia 12 tahun ke atas. Tersebut sebagai high risk children, iaitu mereka yang ada immunocompromised, seperti mereka yang ada sistem imun yang rendah. Kedua, kepada pesakit-pesakit kanser di kalangan pelajar, di kalangan adolescent. Yang penting, mereka juga yang ada chronic lung diseases, seperti COPD ataupun chronic bronchitis, dan juga ada comorbidity seperti heart disease, renal disease, diabetes, juvenile diabetes, so-called. Beliau berkata demikian pada sidang media perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK siang tadi bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Jelasnya lagi, golongan remaja berisiko tersebut akan diberi perhatian dengan meneliti data klinikal yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Setakat ini, pelajar kelas peperiksaan akan menerima suntikan vaksin bagi membolehkan mereka menjalani sesi persekolahan bersemuka. Untuk rekod, sehingga semalam, 122,385 kanak-kanak disahkan positif COVID-19 di negara ini dengan bergejala ringan atau tidak menunjukkan sebarang simptom. Daripada jumlah itu, 38,849 berusia dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun. Sementara itu, vaksinasi COVID-19 boleh diberikan kepada individu yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara dan telah mencecah usia 18 tahun pada tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, walau bagaimanapun kebenaran ibu bapa dan penjaga diperlukan. Jadi bagi mereka yang berusia 17 tahun tetapi akan jadi usia 18 tahun, pada dalam tahun ini juga mereka boleh divaksinasi, terutamanya mereka yang akan keluar negara dengan syarat ibu bapa ataupun penjaga mereka menandatangani consent form. Itu dasar yang akan kita maklumkan kepada PPV. Sejumlah 8,615 janji temu telah diberi bagi permohonan awal untuk kategori pelajar yang ingin menyambung pengajian ke luar negara. Dalam pada itu, vaksin juga akan diberi kepada guru, kaki tangan sekolah termasuk pemandu bas yang mempunyai penyakit berisiko tinggi jika sekolah dibuka. Jelas Khairi lagi, 21 pusat pemberian vaksin PPV mula beroperasi hari ini meliputi 14 PPV awam dan 7 PPV integrasi dengan kapasiti sehingga 5,000 suntikan sehari. Antara PPV baharu adalah Dewan Sekolah Menengah Tengku Ampuan Afzan di Cenor Pahang, Movenpick Hotel dan Convention Centre KLIA serta Bangi Avenue Convention Centre masing-masing di Selangor. Ini pula mengenai peniaga dan ibu bapa yang menarik nafas lega setelah premis perniagaan mula beroperasi di 5 negeri sebaik memasuki peralihan ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN. Tinjauan di Dungun, kedai buku dan alat tulis yang turut dibenarkan beroperasi diserbu orang ramai untuk mendapatkan peralatan dan kelengkapan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Sepanjang ditutup, pemiliknya turut berniaga secara dalam talian, namun sambutan kurang memberangsangkan berbanding berniaga di kedai. Setelah sebulan rasanya kita melalui fasa 1 iaitu lockdown ni, kita dapat beroperasi semula. Dan kita rasa bersyukurlah dengan kita dapat bagi khidmat kepada pelanggan untuk menjual alat tulis dan stationery, buku semua untuk memudahkan guru-guru dan pelajar melalui PDPR. Alhamdulillah sangatlah. Sebab saya ada masalah nak cari barang-barang alat tulis ni kan. Sebab anak-anak kat rumah macam anak saya yang seorang tu dah semester 1 UTP. So memang nak guna kertas A4, kertas kajang orang kata kan.
Lepas tu anak-anak yang lain pun nak guna buku buku rujukan lah. Sebab dia selain daripada PDPR kat rumah kan, dia memang kena perlu ada buku lain pula. Buku sampingan. Difahamkan ada peniaga yang hampir muflis kerana terbeban dengan bayaran sewa dan ada juga yang hampir gulung tikar untuk melangsaikan hutang demi kelangsungan hidup. Dalam pada itu, sektor ekonomi di Perlis juga hampir kembali seperti biasa selepas memasuki fasa kedua PPN, sekaligus memberi sinar buat golongan peniaga apabila kebanyakan aktiviti perniagaan kembali dibenarkan beroperasi bermula hari ini. Tinjauan di sekitar Kangar dan Arau mendapati rata-rata peniaga termasuklah tukang gunting rambut, pengusaha kedai komputer dan alat tulis serta pemilik kedai cuci kereta kembali meneruskan operasi perniagaan hari ini. Mereka menzahirkan rasa syukur, namun operasi perniagaan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan MKN dengan menghadkan jumlah pelanggan. Bukan itu sahaja, kedai komputer juga antara yang mula dikunjungi pelanggan untuk membaiki dan mengemas-kini peranti mereka atas keperluan kerja dan sesi PDPR anak-anak. Kebanyakan repair kerana semua orang sudah tunggu lama sangat kita tak buka kedai. So semua work from home. Kalau komputer rosak, mereka tak boleh kerja. So memang bagi sampai sekarang lah. Memang komputer repair dengan printer memang banyak. Bila saya buka laptop saya, dia lag dalam 2 hari lah. Lepas tu yang saya baiki tu. Lega lah sikit. Senang lah nak buat macam apa kan. Perniagaan kedai buku dan alat tulis juga dibenarkan beroperasi. Namun ada peniaga yang berdepan kekangan kerana bekalan buku baru dan alat tulis masih tidak dapat dihantar oleh pembekal. Sekarang buku semua ada. Publishers mostly Kuala Lumpur, dia tak boleh hantar. Ini macam mana jual? Buku lama saja ada. Saya sendiri lama ini tak boleh jual. Kita pun tak tahu macam mana. Pada Sabtu lalu, kerajaan mengumumkan 5 negeri, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang dan Perlis memenuhi semua nilai ambang untuk beralih ke fasa 2 PPN yang berkuat kuasa hari ini. Dengan peralihan ke fasa 2, 5 negeri terbabit akan menyaksikan pembukaan sektor ekonomi yang lebih meluas termasuk aktiviti peruncetan. Malaysia akan terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara lain bagi mendapatkan akses untuk perolehan lebih banyak bekalan vaksin COVID-19. Justru Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, Malaysia menghargai sumbangan 1 juta dos vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech yang diberikan Kerajaan Amerika Syarikat dalam usaha mencapai imuniti kelompok di negara ini. Truly kind gesture from the United States. Contribution of 1 million doses of the Pfizer vaccine that's come out of the Pfizer factory in Kalamazoo in Michigan. And this will certainly be a welcome addition for our immunization program that we are accelerating this month. We hope that we can continue to work with the United States and other countries in securing greater access to vaccines as we race against time. Bagi pihak kerajaan Malaysia, beliau seterusnya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Amerika Syarikat dan duta besarnya ke negara ini, Brian McFetus. Khairi bercakap pada sidang media selepas menyambut ketibaan vaksin berkenaan di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang, Selangor pagi tadi. Dalam pada itu, pesawat penerbangan Raya Airways TH384 yang membawa 1 juta dos vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech, sumbangan Kerajaan Amerika Syarikat, selamat mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada jam 8.10 pagi. Pesawat jenis kargo Airbus Boeing 767 milik Raya Airways berlepas dari Singapura jam 7 pagi. Ia dihantar dari Cincinnati, Northern Kentucky International Airport pada 2 Julai lalu melalui beberapa hentian sepanjang 3 hari sebelum tiba di negara ini. Hadir sama menyambut ketibaan vaksin, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Malaysia dalam satu kenyataan Menteri Luar semalam menyatakan penghargaan dan sokongan negara Uncle Sam melalui kedutaannya di ibu negara sejak pandemik melanda tahun lalu.
Antara sumbangan sampingan diterima Malaysia, kelengkapan perubatan dan perlindungan diri PPE dan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT bernilai kira-kira 1.04 juta ringgit. Ini adalah sumbangan kedua diterima Malaysia selepas Jepun menghantar 1 juta dos vaksin COVID-19 AstraZeneca pada Khamis lalu. Kerajaan Negeri Melaka menganjurkan pertandingan pidato rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat peringkat kebangsaan. Bagi merebut piala tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka, matlamat utama penganjuran adalah meningkatkan kefahaman 5 prinsip rukun negara dalam mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan masyarakat. Tahun lalu, pertandingan pidato ini dilaksanakan bagi peringkat negeri, manakala tahun ini pula ia diadakan di peringkat kebangsaan. Menurut Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rostam, hujah pidato mesti diperincikan dengan prinsip kedua dan ketiga rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan berdasarkan situasi dalam negara yang relevan. Beliau berharap pertandingan pidato ini dapat melahirkan generasi yang mempunyai semangat patriotisme. Ujar beliau lagi, paling penting memahami peranan rukun negara dalam pembentukan negara aman tanpa mengira bangsa dan agama. Juga menyanjung institusi Raja-Raja Melayu yang menjadi tonggak negara raja berperlembagaan. Tempoh pendaftaran penyertaan dibuka selama 27 hari bermula hari ini hingga 31 Julai. Peserta perlu menghantar rakaman video pidato masing-masing ke email tertera pada tempoh yang telah ditetapkan. Saringan pertama akan dilakukan pada 9 hingga 12 Ogos, diikuti peringkat separuh akhir pada 16 hingga 17 Ogos. Peringkat akhir berlangsung pada 21 Ogos di Dewan Besar Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. 5 kategori dibuka iaitu kategori awam, institusi pengajian tinggi, sekolah menengah, sekolah rendah dan bukan Melayu. Dua angkasawan Cina pertama kali melakukan spacewalk atau berjalan di angkasa lepas malam. Kedua-dua angkasawan berada di luar stesen orbit baru negara itu untuk proses pemasangan robotik. Peristiwa bersejarah ini turut dipaparkan menerusi stesen televisyen China yang menunjukkan Liu Boming dan Tang Hongbo menyempurnakan misi berkenaan. Seorang lagi kru iaitu Komander Ni Haisheng kekal berada di dalam. Angkasawan tersebut tiba di ruang angkasa lepas pada 17 Jun lalu bagi misi selama 3 bulan. Alat robotik yang digunakan akan berfungsi untuk memasang sebahagian besar komponen lain. Di anda mesti tertanya-tanya, apa nak buat sekiranya saya mempunyai simptom-simptom yang seperti saya nyatakan sebentar tadi. Jangan risau, jangan gundah, bertenang. Sekiranya anda mengalami simptom-simptom yang seperti saya nyatakan sebentar tadi, terutamanya kesukaran bernafas, denyutan jantung yang laju dan rasa seperti hendak pitam dan pingsan, segeralah mendapatkan rawatan di hospital yang terdekat. Ataupun sekiranya anda mempunyai keluarga, sanak saudara, kenalan ataupun sesiapa sahaja yang berada di kalangan anda yang mempunyai simptom ini dan masih muda yang juga mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19, segeralah bawa mereka berjumpa dengan pakar kesihatan. Sukan. Satu lagi pencapaian membanggakan pelumba motor negara Adam Norodin. Pelumba kelahiran Batu Pahat Johor itu menaiki podium buat kali ketiga pada kejuaraan dunia FIM apabila meraih tempat ketiga perlumbaan Moto2 di litar antarabangsa Algarve, Portugal. Adam yang beraksi bersama pasukan Liqui Moly Intech SIC Racing Team memulakan perlumbaan pada petak ketiga. Ia berjaya mengekalkan momentum untuk memastikan posisi podium miliknya dengan menduduki tempat ketiga. Adam ketinggalan 6.922 saat di belakang pelumba Spanyol Fermin Edegor yang muncul juara menerusi catatan 29 minit 48.998 saat.
Di tempat kedua, seorang lagi pelumba Sepanyol, Alonso Lopez. Di litar Estoril pada kejuaraan sama, April lalu, Adam, 23 tahun, berjaya menduduki tangga ketiga. Ia disusuli satu lagi kejayaan meraih podium tempat ketiga pada pusingan kedua kejuaraan CEV Moto2 Eropah, litar Ricardo Tormo, Valencia, Mei lalu. Beralih ke saingan Liga Juara-Juara Bola Sepak Asia. Meskipun peluang mara ke pusingan kalah mati sudah tertutup, Johor Darul Takzim JDT tetap memperagakan persembahan terpuji pada aksi kelima menentang Nagoya Grampus. Tewas 1-2, JDT muncul pasukan pertama berjaya merobek gawang lawan yang kali terakhir dibolosi pada Mei lalu. Berlangsung di Stadium Raja Manggala, Bangkok, Thailand, JDT melakukan beberapa perubahan. Antaranya penampilan penjaga gol Haziq Nazli, Adam Nur Azlin dan Ahmad Hazon Bakiri. Begitupun kekasaran Adam terhadap Matias Castro seawal minit keempat menyaksikan Nagoya dihadiahkan sepakan penalti yang diambil sendiri Castro. Minit ke-28, gawang JDT bolos lagi. Kali ini hasil rembatan menarik Hiroyuki Abe yang mengelirukan Haziq. 3 minit sebelum rehat, JDT merapatkan kedudukan menerusi Ramadan Saifullah. Selepas 5 perlawanan, JDT kekal di tangga ketiga dengan 3 mata. Skuad kendalian Benjamin Mora akan melengkapkan kempen kumpulan menentang kelab tuan rumah Ratchaburi FC 7 Julai ini. Perlawanan pertama pada 25 Jun lalu, JDT menewaskan Ratchaburi 1-0. Sementara itu, pemandu Red Bull Max Verstappen terus unggul apabila mencipta kemenangan ketiga berturut-turut dan kali ini Grand Prix Austria. Verstappen yang sebelum ini menjuari Grand Prix Perancis dan Syria kini di tangga teratas dengan 12 mata. Dia mendahului 32 mata mengatasi juara dunia Lewis Hamilton. Hamilton hanya mampu menamatkan perlombaan di tangga keempat. Aksi perlombaan kedua jelajah Eropah Grand Prix Kahraman Maras terus menyaksikan kecermelangan berlumba baharu pasukan Terengganu Cycling TSG. Jambal Jam Sain Bayar dari Mongolia sekali lagi menaiki podium selaku juara, manakala rakan sepasukannya Metkel Ayob di tempat kedua. Perlumbaan membabitkan laluan sejauh 140.3 km dengan awal perlumbaan sudah menyaksikan beberapa pelumba cuba melakukan pecahan. Dan gerakan yang dilakukan dua pelumba TSG membuahkan hasil apabila Sain Bayar paling awal melepasi garisan penamat untuk kejuaraan pertamanya di bumi Eropah. Pada perlumbaan pertama Jelajah Eropah Grand Prix Germanica, Sain Bayar menduduki tempat kedua. Pasukan TSG akan menyertai dua lagi perlumbaan iaitu Grand Prix RGS dan Grand Prix Kayseri. Aksi payung terjun meneruni kawasan gunung mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.